Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas peluang kita berada pada petang yang disebut dengan hari Yaumul Arafah, yang disebut dengan hari yang kita diajar supaya banyakkan dan pertingkatkan amalan pada masa ini. Besok insya-Allah kita akan berada pada hari yang disebut dengan Hari Raya Aidil Adha. Dan Allah jadikan kelebihan yang besar sebelum daripada Allah nak jadikan kepada Hari Raya Aidil Adha. Sebagaimana kita dah sebut sebelum daripada ini, saya dah sebut banyak kali pada penonton-penonton dan sahabat-sahabat sekalian, di mana kita waktu mana Allah nak jadikan Aidil Fitri, Allah sediakan yang disebut dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan Allah jadikan 10 terakhir bulan Ramadan itu masa-masa yang terhebat, yang Allah kemuncakkan pada kita untuk kita sambut Aidil Fitri. Dan sebelum daripada Allah nak jadikan Aidil Fitri, Allah jadikan satu malam yang disebut dengan yang dinamakan dengan satu malam yang dinamakan dengan malam-malam yang besar nilainya, yang disebut dengan malam Al-Qadr. Malam Al-Qadr insya-Allah merupakan satu malam anugerah yang Allah bagi pada di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita beramal dan kita meningkatkan amalan yang disebut dengan amalan soleh yang ada pada diri kita. Manakala kedua yang kita dapat Aidil Adha, Allah jadikan Aidil Adha ini satu anugerah yang besar pada diri kita, yang kita diajar supaya kitanya pada kali ini untuk kita sentiasa buat amalan-amalan yang hebat. Dan Allah jadikan 10 terawal bulan Zulhijjah. 10 terawal bulan Zulhijjah ini merupakan masa-masa yang bernilai pada kita. Start daripada 1 Zulhijjah sampai pada 10 Zulhijjah ini. Ini merupakan masa yang terbaik untuk kita lakukan amalan-amalan. Nanti insya-Allah kita akan sebut beberapa amalan-amalan yang boleh kita buat sepanjang kita berada dalam tempoh-tempoh sebegini. Kemudian saya nak sebut juga, kemudian sebelum daripada kita sambut Aidil Adha, Allah jadikan petang menjadi petang yang indah. Start daripada zuhur sampai pada tenggelam matahari pada yang disebut dengan 9 Zulhijjah. Hari inilah hari yang kita berada sekarang ni merupakan masa yang bernilai, yang Allah jadikan terutama bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji. Mereka berada di padang Arafah. Mereka digabungkan dengan dua perkara yang disebut dengan hari yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan nanti, yang dinamakan dengan saat-saat yang Allah mustajabkan doa dan Allah terima segala amalan-amalan yang baik yang kita lakukan dalam hidup kita. Kalau kita perhati satu lagi, hari Arafah ini, petang Arafah sebegini ni merupakan masa yang kita kena tahu, masa ni masa yang Allah lepaskan hamba daripada api neraka Allah, yang ramai di kalangan kita, yang Allah jadikan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji, mereka pergi ke padang Arafah. Hari ni mereka dilarang sama sekali untuk berpuasa. Bagi orang yang melaksanakan ibadah haji lah. Tapi yang tak melaksanakan ibadah haji disunatkan untuk berpuasa. Itu berbeza dipanggil pada diri kita. Orang yang berada di padang Arafah sekarang tidak diharamkan sama sekali pada mereka untuk berpuasa. Kalau kita tanya kenapa mereka diharamkan, manakala kita pula disuruh dilakukan, jawabnya kerana nak sebutnya di padang Arafah itu merupakan tetamu-tetamu Allah yang besar, yang Allah jadikan tetamu, tak bolehlah dia berpuasa kerana Allah menyediakan hidangan yang indah, yang besar dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita kata kita ni tak jadi tetamu ke? Kita tak berada pada tempat Arafah.
Arafah ni kalau kita tanya, kenapa besar sangat padang Arafah? Kenapa bernilai sangat padang Arafah yang sampai begitu sekali? Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut al-hajju yaumul Arafah. Haji ni dikaitkan dengan padang Arafah. Kalau siapa yang tak berada di padang Arafah, maka tidak dianggap haji. Tak sah haji dia kalau dia tak pergi kepada padang Arafah. Kenapa kena pergi padang Arafah? Kalau kita tanya lagi, lalu dijawabnya kerana bila manusia berada di padang Arafah, para alim ulama sebut, maka dia mula mengenali sebenar diri dia dan siapa pencipta dia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Daripada kalimah Arafah, Arifah, kemudian kalimah yang disebutnya iaitu di mana kitanya sentiasa mengenali Arafah. Kita mula kenal siapa dia, kenal diri kita. Bila berada di padang Arafah, maka di waktu tersebut kita kenal diri kita sendiri. Lalu alim ulama tanya lagi, macam mana kita boleh kenal diri kita pada padang Arafah? Ulama-ulama jawab, sebenarnya kalau di padang mahsyar nanti, sebenarnya bila kita berada di padang mahsyar nanti, maka kita akan mula mengenali diri kita di waktu tersebut. Baru kita kenal yang sebenarnya. Di mana bermulanya padang mahsyar? Bermula padang mahsyar ini berada yang disebut dengan di padang Arafah. Start daripada Baitul Maqdis sampai pada padang Arafah itu. Lalu alim ulama jawab, di sinilah tempat manusia berkumpul dan tempat yang di mana masing-masing mula mengenali diri kalian ini sendiri. Sekarang kita tak kenal diri kita. Tak ramai orang kenal diri, dia panggil. Ramai di kalangan kita sibuk mengenali orang lain. Tapi bila kita berada di padang Arafah, bermula daripada lepas pada zuhur. Bermula pada zuhur. Sekarang mereka yang berada di padang Arafah ini, mereka masih lagi waktu mana? Pagi lagi. Tapi sekejap je lagi kita dah menjelang maghrib, dia akan mula start daripada zuhur. Di kalangan mereka ini, di waktu tersebut Allah mula mustajabkan doa dan Allah mula memastikan semua orang yang berada di padang Arafah itu diampun dosa-dosa mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tidak ada hari yang paling ramai yang Allah melepaskan hamba-Nya daripada api neraka melainkan pada hari Arafah. Hari Arafah merupakan masa yang paling ramai Allah lepaskan hamba-hamba-Nya daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala menghampiri hamba-Nya dan berbangga dengan mereka di kalangan para malaikat serta bertanya, apa kehendak mereka semua ini? Allah tanya, Allah sebut ada malaikat, kamu tengok orang berkumpul di padang Arafah ni kan, sebenarnya mereka nak apa malaikat? Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanya demikian. Pada hari Arafah ni, kitanya mula bila Allah tanya, bukan Allah tak tahu hajat-hajat hamba ni, Allah tahu. Tapi Allah nak suruh apa dia? Kamu berdoa. Buat beberapa amalan. Pada hari Arafah ni, pada petang sebegini, ada beberapa amalan-amalan yang boleh kita lakukan dalam hidup kita ni, yang supaya kita buat dan kita buat. Amalan untuk kitanya semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amalan apa yang boleh mendekatkan kita dengan Allah? Amalan zikir yang diajar supaya kita ni baca dan kita ni dalam keadaan kita buat amalan-amalan sebegini. Zikir apa yang perlu kita baca waktu mana kita berada di padang Arafah sebegini? Ada beberapa zikir-zikir yang diajar supaya kita baca, yang terbaik yang diajar untuk kita ulang dan kita ulang. Zikir ni zikir untuk apa? Zikir untuk menguatkan keyakinan hidup. Dalam hidup kita ni, yakin hanyalah untuk Allah. Keyakinan hidup kita. Zikir apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ulang zikir ni. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini ulang. Kita mula start daripada zuhur sekejap tadi, ulang dan ulang. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ulang kalimah ini. Bagi orang yang di kalangan kita ni, jangan berhenti. Start daripada sekejap tadi
sampailah kepada waktu maghrib sebentar lagi. Ni di antara amalan-amalan yang diajar supaya kita baca dengan tujuan apa dia? Tujuan untuk mengukuhkan keyakinan hidup kita dengan Islam. Dalam hidup kita ni, para sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita ni seringkali senang untuk digoncangkan keyakinan hidup. Digoncang keyakinan hidup ni maknanya kita ni jadi tak yakin sangat dengan Islam. Sehingga kan ramai di kalangan kita pertikai perintah Allah. Ramai di kalangan kita ni, dia tak buat benda yang disuruh oleh Allah. Kenapa mereka tak buat benda yang disuruh oleh Allah? Mereka tahu benda ni amalan yang kena buat. Sebab kalau kita mati nanti, sahabat-sahabat sekalian, bila kita masuk dalam kubur nanti, kita nak sangat dengan amalan-amalan yang kita hidup di atas dunia ini untuk membantu kita dalam kubur. Tapi kenapa kita tak buat sekarang? Kerana tak ada keyakinan. Orang kita tak yakin dalam hidup dia, dalam keyakinan pada diri dia untuk berada di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada keyakinan dalam jiwa dia untuk dia dapatkan yang disebut dengan syurga Allah. Lalu macam mana untuk kita nak dapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala ini? Kita diajar supaya sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita mula ulang kalimah ni, kita sebut dan kita sebut. Dengan bila kita sebut kalimah sebegini, kita ulang dan kita ulang, yang menyebabkan pada diri kita ni akan timbul keyakinan dengan Islam. Yakin dalam hidup kita Allah berkuasa di atas segala sesuatu dalam hidup kita. Jangan cepat kita ni nak menyalahkan orang tu, nak menyalahkan orang ni. Jangan hidup kita ni suka untuk kita nampak kesalahan orang. Manakala kesalahan diri kita sendiri kita tak nampak. Kenapa jadi demikian? Jawabnya kerana keyakinan hidup terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala ini lemah dalam jiwa kita. Lalu di waktu mana kita berada di dalam suasana hari Yaumul Arafah ini, maka kita diajar supaya apa dia? Supaya pada diri kita ni, untuk kita ni sentiasa ulang dan ulang kalimah ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ni ulang, kita ulang dan kita ulang. Yang pertamanya pada diri kita hanya zikir. Zikir ni dia terbuka kepada siapa saja. Mesti seorang Muslim, seorang yang mukmin kepada Allah. Dan zikir-zikir macam ni tak kira orang yang uzur dia boleh berzikir. Orang yang sedang sakit dia boleh berzikir. Sahabat-sahabat kita yang sedang di kuarantin dia boleh berzikir. Siapa saja di kalangan kita ni boleh berzikir. Zikir apa dia? Ni zikir yang sekarang ni, yang kita boleh ulang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ni di antara zikir-zikir yang disebut, dan juga para nabi terdahulu sebelum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun zikir dengan kalimah ini juga. Sama dengan kalimah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bila disebut pada hari Yaumul Arafah ini, nak zikir apa ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Rasulullah kata khairud du'a Yaumul Arafah. Rasulullah kata sebaik-baik doa pada hari Arafah. Ma qultu ana wan nabiyyu min qabli. Dan aku dan nabi-nabi sebelum daripada ni sentiasa sebut kalimah ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasulullah ulang kalimah yang demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca kalimah waktu mana berada pada petang Arafah, pada petang-petang yang sebegini. Itu yang pertama. Maknanya zikir ini merupakan perkara yang asas dalam hidup kita ni. Kalimah yang ni kita ulang dan kita ulang. Pahala kita serah pada Allah. Sebanyak mungkin Allah sediakan pada diri kita ni, untuk kita ni ulang dan ulang. Kalimah yang paling baik untuk kita lakukan pada saat ini. Kemudian yang kedua, amalan yang kedua yang kita boleh buat. Tak kira orang uzur pun boleh buat, orang yang sihat pun boleh buat, orang yang dalam keadaan kaya pun boleh buat, orang yang dalam keadaan susah, miskin pun boleh buat. Semua boleh buat. Amalan apa yang kedua yang boleh kita lakukan di waktu ini? Ialah kita digalakkan supaya memperbanyakkan doa. Baca doa. Walaupun kita tak berada di padang Arafah,
Tetapi masa kita ni, masa yang dianggap masa Arafah dipanggil. Oleh yang kerana demikian, kita hanya minta supaya kita baca doa. Kita ulang baca doa. Doa apa dia? Doa yang terbaik, doa keteguhan iman. Yang pertama pada diri kita ni. Biar kita ni teguh iman kita ni. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Minta pada diri kita ni, untuk kita ni baca doa, minta, ya Allah teguhkanlah iman aku, ya Allah. Iman aku, iman keluargaku, biar kita ni bertambah keyakinan hidup dengan Islam. Jangan kita ni semakin tua, semakin kendur kekuatan keyakinan hidup dengan Islam. Datang liberal, kita percaya pada liberal. Datang sekularis, kita percaya pada sekularis. Datang nasionalis, kita percaya pada nasionalis. Yang ni bahaya dalam hidup kita. Bila kita berada dalam tempoh sebegini, di antara benda yang perlu kita buat sangat dalam hidup kita ni, untuk kita doa, ya Allah tolong tetapkan iman ini, ya Allah. Jangan iman kita ni tergoyang. Jangan iman kita ni tercabut. Jangan iman kita ni terpelanting daripada badan kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tadi zikir, yang kedua doa. Doa biar teguh iman, supaya bila kita pergi pada saat kematian kita, iman kita ni tetap teguh, yakin. Sebab orang yang dia iman dia tak berapa teguh, dekat dengan kematian dia jadi goyang. Syaitan datang ganggu. Bila syaitan datang ganggu, yang menyebabkan pada diri dia akan terpedaya dengan syaitan tersebut. Kita ni tak payah tunggu dekat mati nak rasa tahu yang bagaimana syaitan ni ganggu pada diri kita. Tak payah tunggu dekat mati. Tapi memadailah pada diri kita ni, kita solat dia. Kita tahu dah syaitan dah datang ganggu kita. Kita dengan kuliah ni pun kita tahu dah syaitan datang ganggu dah pada diri kita. Kita buat apa sahaja yang soleh, yang disuruh oleh Allah, syaitan akan ganggu. Lalu syaitan akan ganggu apa dia? Ganggu iman pada diri kita ni. Sehingga kita tak kuat. Keimanan kita ni tak berapa kuat dalam diri kita. Kenapa jadi tak kuat? Kerana kita membuka ruang ini untuk syaitan ni ganggu pada diri kita. Jadi kita baca doa, ya Allah, kamu tutuplah ruang pada aku ni daripada diganggu oleh syaitan. Syaitan ni sering kali dia ganggu perasaan aku, pemikiran aku, dia ganggu yang disebut dengan jiwa aku, sehingga kan aku jadi lemah dalam mengharungi setiap keadaan yang dilalui dalam hidup ini. Lalu kita ulang, dan kita ulang baca doa-doa biar tetap kekuatan iman pada diri kita. Yang kedua, baca doa supaya apa dia? Supaya kita ni cantik dalam amalan-amalan kita. Amalan-amalan yang kita lakukan dalam hidup kita ni, biar kita ni semakin bertambah dan bertambah dalam kita buat amalan. Amalan apa dia? Tak kira lah. Ada orang yang bersedekah, dia bertambah dalam sedekah dia. Ada orang yang bangun tahajud malam, dia bertambah dalam tahajud malam dia. Ada orang yang dalam hidup dia menyambung silaturahim, bertambah amalan menyambung silaturahim dia. Ada di kalangan kita ni, dalam hidup kita ni berbeza-beza di kalangan kita ni di sudut amalan. Lalu kita minta, ya Allah, cantikkanlah amalan aku ni, ya Allah. Biar amalan aku ni diterima di sisi kamu, ya Allah. Jangan sampai kita buat amalan, tiba-tiba amalan kita tidak diterima di sisi Allah. Tak nak demikian. Lalu kita minta, ya Allah, terima amalan aku ni. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa husni ibadatik ni, cantik amalan ini, ya Allah, aku nak sangat dalam hidup aku, ya Allah. Ini di antara doa yang diajar supaya kita sebut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, doa biar cantiknya akhlak, sempurna akhlak dalam hidup kita, biar jadi akhlak mukmin. Kita jangan tiru akhlak orang barat yang tak ada agama. Jangan tiru akhlak orang-orang yang tak ada agama, bercakap menyumpah-nyumpah, bercakap dengan keluar bahasa-bahasa kotor. Jangan demikian. Akhlak orang yang tak ada agama. Tapi biar kita jadi orang yang ada akhlak agama. Orang nampak sopan dan juga santun kita ni dengan agama. Orang tahu dia ni sopan santun dia tu semua ada pahala yang dilakukan. Cara dia senyum, cara dia bertutur, bahasa, gaya bahasa, tak ada bahasa-bahasa yang menyakitkan pada diri dia. Ini gambaran apa dia? Akhlak yang baik. Akhlak ni
yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar kita terakhlak dalam tubuh badan kita ni akhlak yang terbaik pada diri kita ini sendiri. Doa, minta ya Allah, jangan aku ni semakin tua semakin buruk akhlak. Semakin tua semakin tak sedar diri. Jangan. Biar aku ni semakin berusia, semakin aku ni cantik akhlak aku ya Allah. Ini doa kita lah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa apa lagi? Biar kitanya dalam keadaan kematian husnul khatimah. Baca doa-doa ni. Ya Allah, matikanlah aku di saat mana aku ni husnul khatimah. Allahumma khtin ajalana bihusnil khatimah wa la taqtin ajalana bisu'il khatimah. Baca doa demikian. Doa apa lagi? Doa kepada keluarga kita yang terdekat dahulu. Isteri kita, anak-anak kita, pada jiran-jiran kita, keluarga kita yang dekat-dekat dengan diri kita ni, baca doa. Minta, ya Allah, jadikanlah orang yang dekat dengan diri aku ni, mereka-mereka ni ahli syurga semua, ya Allah. Ini di antara doa kita lah. Kita mula bayangkan seorang-seorang, isteri kita, anak kita, suami kita, kemudian semua ni kita nampak seorang-seorang dalam diri kita ni. Minta doa, ya Allah, tolonglah anugerahkan pada aku ni, ya Allah, orang-orang yang semua yang dekat dengan aku ni orang ahli syurga, ya Allah. Janganlah dekat dengan aku ni orang-orang yang ahli neraka, ya Allah. Tak nak, ya Allah. Biar orang yang baik-baik je yang datang dengan kita. Janganlah kita dapat dengan orang jahat-jahat yang datang nak berkawan dengan kita. Tanda apa tu? Tanda kita jahat jugalah tu. Yang menyebabkan kita baca doa, ya Allah, carilah orang-orang yang dia ni boleh membantu aku untuk masuk ke dalam syurga kamu, ya Allah. Baca doa-doa sebegini. Bila kita baca doa-doa sebegini, pada petang-petang sebegini, besar nilai. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, masa ni di antara masa yang dimustajabkan doa. Allah perkenankan doa kita. Baca doa start daripada zuhur sampai menjelang maghrib nanti. Maknanya kita ni baca dan baca ulang dan ulang dalam doa-doa yang terbaik untuk diri kita. Salin elok-elok, sebut betul-betul di kalangan kita. Ini di antara amalan yang kedua, doa. Doa ni orang yang uzur pun boleh baca doa, orang yang sakit pun boleh baca doa, orang yang sihat pun boleh baca doa. Maknanya tak ada halangan. Boleh je angkat tangan sekarang ataupun lepas pada ni. Kita lepas pada habis kuliah ni, jemaah-jemaah kita baca doa ramai-ramai. Kita baca doa-doa, kita minta hajat itu, hajat ini yang kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala perkenankan doa kita dan Allah mustajabkan doa kita. Ni di antara amalan yang boleh kita buat dua. Yang ketiga, amalan apa lagi? Dan pada hari-hari sebegini yang disebut dengan puasa sunat. Puasa sunat ni bermula daripada pagi tadi. Sekarang tak boleh dah nak niat puasa. Jangan ada pula yang nak puasa bermula pada zuhur. Tak ada. Nak sebutnya doa yang mustajab ni start daripada kita lepas pada zuhur sampai pada maghrib. Itu masa yang mustajabnya doa. Manakala kita ni masa yang mustajab doa ni, kemudian lepas itu amalan apa lagi? Puasa. Puasa ni puasa sunat pada hari Yaumul Arafah. Kalau kita baca dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak hadis yang sebut siyamul yaumil arafah. Puasa pada hari Arafah. Puasa pada hari Arafah ni banyak ganjaran yang Allah jadikan. Aku berharap Allah akan mengampunkan dosa tahun terdahulu dan dosa lepas pada itu. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda Rasulullah sebut, yaum Arafah ihtasabullah ala Allahi yukaffir sanah allati qablahu was-sanah allati ba'dahu. Yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, dia kata bila puasa pada hari Arafah, Allah ampun dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita yang lepas-lepas, Allah ampunkan dosa-dosa kita yang lepas. Kemudian kalau kita terbuat dosa pada yang akan datang nanti, maka mudah-mudahan Allah ampun juga kerana amalan yang kita buat dengan puasa ini. Ini perbincangan panjang dalam alim ulama tentang hadis ini. Tapi dalam hidup kita ni, kita diajar supaya puasa pada hari ni. Orang yang ambil peluang puasa pada hari ni untunglah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah jadikan semua di kalangan kita ni orang yang menjaga amalan-amalan sebegini. Dipanggil yang ni. Kemudian puasa. Kemudian yang keempat, amalan apa lagi yang boleh kita buat? Bersedekah. Hari ni boleh bersedekah.
Dipanggil banyakkan sedekah. Pahala-pahala kita pun diganjarkan dengan ganjaran-ganjaran yang banyak. Ini kemuncak dipanggil. Walaupun kita dah bermula daripada 1 hingga 10 kita nak puasa. Hari ni 9 lah. Sampai 9 ni kita puasa. Bila kita puasa, kemudian dalam masa yang sama kita ada orang kata saya tak sempat nak puasa Ustaz. Nak buat macam mana? Dengan cara tu kita ambil pahala bersedekah, ajak orang berbuka puasa, sediakan makanan untuk orang yang berpuasa pada hari ini. Maka pahala orang yang puasa tu dapat sama pada diri kita. Isteri yang duduk kat rumah, dia tahu suami dia puasa, misal contohnya. Ataupun suami yang dia tahu isteri dia puasa, dia tak puasa, tapi isteri dia puasa. Kadang-kadang isteri dia tahu suami dia puasa, kadang-kadang dua-dua puasa, kadang-kadang dua-dua tak puasa dalam rumah kita. Tapi kita ambil pahala sedekah. Pahala sedekah ni apa dia? Kita sediakan makanan untuk orang berbuka puasa. Cari orang yang berbuka puasa, bagi pada mereka makanan. Kita tahu saudara-saudara kita puasa, kita bagi tahu pada dia, jangan berbuka dengan makanan lain ya. Ambil makanan saya ni, saya sediakan makanan untuk orang yang berpuasa. Kita sebut demikian. Bila dia berbuka dengan pahala, dengan sedekah yang kita sediakan itu, dengan makanan yang kita sediakan itu, kita dapat sama pahala puasa dia. Tu nak sebutnya tanpa Allah kurangkan sikit pun pahala untuk orang yang puasa ini sendiri. Itu yang penting pada diri kita, buat amalan ini dipanggil. Ataupun kita kata saya tak tahu tak boleh nak sedekah Ustaz. Nak buat macam mana? Cari masjid-masjid, cari ma'had tahfiz, cari di kalangan orang-orang yang kita layakkan dia untuk dapat pahala sedekah daripada kita ni. Lalu kita gunakan untuk manfaat diri kita juga. Bila sampai di akhirat nanti, kita tengok pahala kita ni bergunung pahala. Kenapa bergunung pahala? Datang daripada mana? Datang daripada hari Arafah yang kita telah sedekahkan dengan nama Allah di atas niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita. Apa lagi yang kita perlu buat dalam diri kita? Banyakkan muhasabah diri. Amalan kita banyakkan memuhasabah. Sebagaimana orang di padang Arafah mereka sedang bermuhasabah diri mereka untuk memperkenalkan diri mereka ini, mengenali diri mereka. Kita pun sama juga. Hari Arafah ni duduk menung kita seorang-seorang. Menung tengok diri kita. Aku ni kalau mati, agak-agak boleh masuk syurga ke tak boleh masuk syurga? Tanya je soalan untuk pada diri kita. Kalau rasa berani sikit, tanya pasangan hidup kita. Bang, cuba tengok muka air ni bang. Air ni kalau air meninggal dunia lah, gamak-gamaknya mati masuk dalam kubur tu, masuk dalam syurga tak? Suami kita pun tengok atas bawah. Suami kita kata, susah juga tu katanya suami. Nak sebutnya amalan pada diri kita. Amalan memuhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisap dan dihitung di hadapan Allah nanti. Itu cara dalam Islam. Islam ni, amalan ni tak semestinya mesti kita sembahyang, mesti kita puasa. Tak semesti demikian. Tetapi nak sebutnya pada diri kita ni, boleh pada diri kita ni dalam keadaan yang kita ambil peluang untuk dapat pahala ni dengan cara macam mana? Muhasabah. Memuhasabah diri. Bila kita muhasabah diri kita, supaya kita ni bila kita menghadap depan Allah nanti, kita diringankan hisab di hadapan Allah. Kita dah muhasabah di dunia. Dah hitung dah banyak dah. Banyakkan kita ni, kalau bahasa yang mudah laginya, Allah nak suruh kita muhasabah, Allah suruh kita pergi i'tikaf di masjid. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita ni mula berintikaf, duduk dalam masjid i'tikaf. Tapi sayang, oleh kerana kita berada dalam musim PKP sebegini, kita tak dapatlah untuk kita nak duduk dalam masjid ni. Tapi ruang kita ni ada ke sekarang ni? Ada. Untuk apa sekarang ni? Untuk bermuhasabah diri. Muhasabah diri kita ni, banyak mana dah dosa yang kita buat, dan banyak mana dah amalan-amalan kita yang kita tak terbuat dalam hidup kita. Banyak mana dah yang kesilapan-kesilapan yang kita lakukan dalam hidup kita. Lalu kita tidak taubat dan kita tidak minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa pada diri kita ni, di antara pada diri kita ni, ulang dan ulang, perhati balik, muhasabah diri. Bila kita muhasabah diri ni,
Waktu mana kita muhasabah diri tu, kita pun tengok kita pun rasa air mata jernih ni mengalir di mata kita. Waktu tersebut kita tahu kita ni ada kelemahan yang perlu kita baiki, yang perlu kita betulkan kembali. Ruang mana yang perlu kita buat dalam hidup kita? Ni ruang hari ni, masa ni, petang ni kita bertekad, ya Allah, aku dah tengok dah segala kesilapan dalam hidup aku. Selama setahun aku melalui proses ini. Banyak kesilapan diri aku yang aku lakukan. Asyik menyalahkan orang je dalam hidup aku. Aku tak pernah nak menyalahkan diri aku sendiri. Aku tengok kelemahan orang. Aku tak nampak kelemahan diri aku sendiri, ya Allah. Buruknya aku ni, ya Allah. Lalu kita angkat tangan kita, mengalir air mata kita. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ini, ya Allah. Kita ni, nak sebutnya pada diri kita ni, sentiasa kita meyakini dalam hidup kita, Allah Ta'ala kurniakan pada diri kita kebaikan pada diri kita, tetapi kita persembahkan pada Allah keburukan pula daripada apa dia? Daripada yang kita lakukan dalam hidup kita ini. Ini dipanggil muhasabah. Muhasabah ni penting. Pada masa-masa petang Arafah ni, memuhasabah diri. Cek balik pada diri kita ini sendiri. Kemudian seterusnya amalan lain, sambungkan silaturrahim. Sambungkan silaturrahim yang terputus. Di kalangan kita kan, ada yang tak bertegur sapa sebelum daripada ni. Ada yang kita ni saling kata mengata. Ada di kalangan kita ni saling, di kalangan kita terasa hati, terbuku dendam rasa dalam jiwa ini. Hari ni, hari kita melapangkan dada kita. Kita angkat tangan, hulurkan salam persaudaraan kembali. Ataupun kita bagi salam pada orang yang dah lama dah kita tak bagi salam. Lama dah kita tak tegur sapa dengan dia. Yang menyebabkan kita sambung kembali silaturrahim yang telah terputus sebelum daripada ini. Banyak ganjaran yang Allah sediakan untuk diri kita dan banyak pahala yang Allah sediakan pada diri kita dalam kita melakukan amal ibadah pada masa-masa yang terbaik sebegini. Ini di antara kesempatan pada kali ini, saya nak buka sesi soal jawab sebelum kita baca doa. Kalau sahabat-sahabat yang ada pertanyaan dalam perbincangan kita pada petang yang baik ini, saya tak bercadang untuk memanjangkan kalam saya, kata-kata saya ini. Saya bimbang kalau saya panjangkan lagi, peluang untuk sahabat-sahabat untuk nak buat amalan-amalan yang telah kita sebut tadi terlepas pada diri kita. Lalu kita buatlah lepas pada ni, kita baca doa, kemudian zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nak panjang boleh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pun sama juga kita baca dan baca. Mudah-mudahan dia akan dapat ganjaran-ganjaran yang banyak pada diri kita ini sendiri. Saya nak buka sesi soal jawab. Kalau ada pertanyaan sahabat-sahabat yang nak tanya soalan, Ustaz, tak apa ke kalau kita tak puasa sunat hari ni sebab kita akan menerima tetamu? Ya, tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Cuma rugilah pahala sepatutnya kita dapat. Tapi oleh kerana kita terima tetamu, kita dapat pahala, dapat tetamu pula. Dia panggil demikian. Farah ni jannah. Doa diterima amal. Doa elokkan akhlak. Ya, doa husnul khatimah. Doa untuk ahli keluarga. Doa untuk di sekeliling orang-orang yang baik. Ya, ni doa-doa kita lah. Untuk kita dapatkan yang terbaik pada diri kita. Ustaz, ada berdoa petang ni untuk wanita yang uzur. Angkat tangan je. Angkat tangan. Sebut, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ulang. Selawat pada Rasulullah. Puji Allah. Selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mulakan cerita tentang hajat hidup kita. Untuk wanita yang uzur. Sebut pada diri dia. Alhamdulillahi ala kulli hal. Wastaghfirullah min kulli zambin. Ini di antara doa untuk perempuan yang uzur. Bila kalian uzur, kalian baca doa ni. Alhamdulillahi ala kulli hal. Wastaghfirullah min kulli zambin. Ini segala puji bagi Allah di atas segala keadaan. Dan saya minta ampun pada Allah di atas setiap dosa-dosa yang saya lakukan. Min kulli zambin. Kita baca doa demikian. Banyak ganjaran. Allah permudahkan kematian dia. Allah jadikan kubur dia bercahaya. Banyak kelebihan baca doa-doa demikian pada diri kitanya. Kemudian tutup semula dengan selawat pada Rasulullah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Macam mana kalau kita nak sambung silaturahim tapi orang tu tak nak juga? Tetap kita bagi salam. Tetap bagi salam. Bila kita bagi salam,
bagi salam pada orang tersebut, dia tak nak jawab salam kita. Misal contohnya, dia tak nak jawab salam. Tu masalah dia dah. Tapi kita dah dapat dah pahala. Pahala yang disebut dengan pahala untuk kitanya memberi salam ini sendiri untuk menyambung silaturahim. Bagi salam lagi dan bagi salam lagi. Sentiasa bagi salam. Bila kita sentiasa bagi salam ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi ganjaran yang banyak pada diri kita kerana kita tak putus-putus dalam kita menyambung silaturahim di kalangan kita. Ustaz, sedekah pada ahli keluarga paling terbaik pada waktu ini. Ya. Yang dekat-dekat dengan kita. Bagi pada keluarga kita supaya mereka, ahli keluarga kita ni, kita sentiasa bersedekah sehingga kan keluarga-keluarga kita ni senang dengan adanya kita. Jangan sampai peringkat keluarga kita mengeluh. Saya ada ahli keluarga tapi ahli keluarga pun dia tak pandang langsung saya. Itu rugilah pada diri kita demikian. Amalan terbaik buat ibu bapa yang meninggal dunia, yang terbaik untuk kita lakukan ialah kita sambung silaturahim. Yang dia tak sambung waktu mana dia hidup, kita pergi berjumpa kawan-kawan dia dan sebagainya, itu pun boleh juga. Yang kedua, kita bersedekah di atas nama dia. Yang ketiga, ziarah kubur dia ataupun baca doa untuk diri dia. Sentiasa baca doa untuk mereka. Yang ni dipanggil amalan terbaik untuk mereka tersebut. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz. Allah terima ke puasa kita kalau kita tak niat puasa, tapi dalam hati daripada awal Zulhijjah memang dah niat dalam hati nak puasa sampai 9 Zulhijjah. Yang tu ulama-ulama bincang yang tersebut. Sebab kita mesti niat khusus. Patutnya kita niat khusus pada diri kita ni, pada hari yang disebut dengan hari 9 Zulhijjah ini sendiri. Salam Ustaz. Apa hukum adik yang tak tegur sapa dengan kakaknya tanpa sebarang sebab? Adakah perlu kakaknya call adik tu untuk minta maaf? Ya, call, tak jadi masalah. Tak rugi pun kita sambung silaturahim dengan beradik kita. Walaupun dia yang buat salah, kita tak buat salah, minta maaf je, tak jadi masalah pun. Tak rugi pun kita. Kenapa kita nak bagi untung dan menangnya syaitan? Kenapa kita tak menangkan diri kita dalam kita mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita membiarkan bermasam muka, seronoklah syaitan. Syaitan suka, yang ni yang aku nak. Syaitan dia nak yang benda demikian. Manakala kita pula bukan cara demikian pada diri kita. Assalamualaikum Ustaz. Doakan ibu saya masih di hospital kerana sakit Barah Jahara binti Abdul Razak. Ya Allah, sembuhkanlah Puan Jahara ini ya Allah. Jadikanlah dia di kalangan hamba kamu yang soleh ya Allah. Amin. Ustaz, kalau solat pakai mask, boleh ke? Bukankah hidung kena sentuh tempat sujud? Dia panggil sunat pada diri kita buka. Kalau bawah pada hidung kita ni lah. Tapi kalau sekiranya zaman pandemik macam ni, tutup itu tak menjadi satu masalah. Kerana apa dia? Kerana pandemik ini lebih bahaya daripada kitanya membuka saat mana suasana yang berlaku di kalangan kita ini. Pakai mask. Ustaz, boleh kan niat puasa sunat sekali dengan puasa ganti? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Ustaz, macam mana kita buat dosa kat orang tu tapi kita malu nak minta maaf? Jangan malulah, kerana kita dah buat dosa kan. Bila kita dah buat dosa, kita doakan kebahagiaan dia. Bukan sekadar itu, tapi kita kena pergi minta maaf dengan dia. Salam Ustaz, bagaimana dengan ex-husband yang kita dah lama tak bertegur? Patut ke kita minta maaf kat dia atas salah kita pada dia masa dengan dia dulu-dulu Ustaz? Ya, patut. Minta maaf dah. Yang lepas-lepas tu, padamkan cerita lama. Kemudian, mudah-mudahan Allah jadikan kehidupan kita ni lebih bahagia dengan kitanya memadam cerita-cerita lama dalam hidup kita. Kalau tidak, kita sentiasa dalam keadaan sakit hati je memanjang. Jika ada adik-beradik bermasam muka hingga salah seorang meninggal dunia, bagaimana Ustaz? Tak masuk syurga, Rasulullah sebut. La yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Tak akan masuk syurga siapa yang mati dalam keadaan dia memutuskan silaturahim. Jangan sampai peringkat demikian. Rasulullah kata, la yahillul. Tidak halal bagi orang Islam yang memutuskan silaturahim dia lebih pada 3 hari 3 malam. Kemudian dia berjumpa, saling tak bertegur sapa di antara satu sama lain. Di kalangan kitanya demikian. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz, mana yang lebih baik? Niat atas nama arwah atau kita niat pahala sedekah atas nama arwah? Niat atas nama arwah lebih baik. Sama tak ganjaran? Tak sama. Tak sama. Dia panggil demikian. Pada diri kita, niat atas nama keluarga yang arwah itu sendiri. Salam Ustaz, adakah neraka dan syurga sudah ada di saat ini? Ya, dah ada dah. Dah ada dah.
Tunggu masa je untuk dimasukkan seorang itu ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, macam mana kalau rasa tak boleh maafkan orang tu? Sebab apa yang dibuat masih tak boleh terima. Cuba pandang pada Rasulullah. Setiap kali mana kita rasa sakit hati, cuba tengok mana lebih sakit hati, Rasulullah ke kita yang patut lebih sakit hati. Tiap kali mana Rasulullah dikhianati, dizalimi, dikejami, tiba-tiba orang datang minta maaf dengan dia, Rasulullah maafkan. Tak adalah orang yang paling patut menjadi pendendam di atas dunia ini ialah Rasulullah. Tapi Rasulullah tak langsung ada perasaan dendam dalam hidup dia. Salam Ustaz, boleh ke ulangi lagi doa yang Ustaz baca bagi wanita yang uzur? Apa dia? Alhamdulillahi ala kulli hal wastaghfirullah min kulli zambin. Ini doa untuk orang perempuan yang dalam keadaan uzur. Ulang doa ini. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di atas segala keadaan. Wastaghfirullah min kulli zambin. Dan saya pohon keampunan dosa-dosa saya kepada Allah di atas setiap dosa-dosa yang saya lakukan. Kerana orang perempuan ni, bila dia berharap untuk dapat anak, dapat zuriat, tiba-tiba datang darah kotor, dia pun down perasaan dia. Allahu Akbar. Jadi, tapi mulut dia sebut Alhamdulillah. Mulut dia sebut Alhamdulillah. Ala kulli hal. Allah bagi apa pun, aku setuju saja ya Allah. Aku terima saja ya Allah. Soalan, Assalamualaikum Ustaz. Kawan saya cakap untuk berhubung balik hubungan dengan kawan dia, ia akan membawa kemudaratan. Tak sempat nak baca. Nak sebutnya gambaran pada diri kita ni, kemudian adakah okey untuk terus mendiamkan diri daripada menghubung silaturahim? Tak okey. Kena sambung silaturahim. Dah maafkan tapi susah nak lupa. Macam mana tu? Istighfar banyak-banyak pada diri kita ni. Ustaz, kalau orang santau kita, patut ke kita maafkan dia? Ya, patut. Kerana biarkan dia buat dosa. Yang dosa dia tu dosa dia. Manakala kita jangan berbuat dosa kerana dia buat dosa pada diri kita. Lalu sikap kita apa dia? Memaafkan. Bukan menjadi pendendam dalam hidup kita. Ustaz, apa doa supaya segala nikmat di dunia dan di akhirat dicukupkan? Doa tu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang paling sempurna yang kita bacakan demikian pada diri kita. Kemudian salam Ustaz, minta tolong doakan mak dan ayah saya diampun dosa. Amin. Wan Nur Masyitah. Mudah-mudahan semua ayah-ayah dan ibu-ibu kita di kalangan orang-orang yang saleh. Assalamualaikum Ustaz, perlu ke ambil takaful? Perlu kalau sekiranya kita tak ada kekuatan pada masa yang akan datang nanti. Pada diri kita ni cari takaful untuk backup dalam hidup kita lah. Tu cara demikian pada diri kita ni. Salam Ustaz. Ustaz, banyak saya belajar daripada Allah, Ustaz. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan pada kita. Ustaz, kalau kawan tu sombong, macam mana nak minta maaf? Kalau kawan tu sombong, kita tetap juga bagi tahu pada dia, saya nak minta maaf di atas kesalahan diri saya yang dengan kalian. Saya pernah buat begini, saya buat begini. Soal dia nak maaf ke tak maaf, kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Salam Ustaz, doakan saya dan suami dikurniakan zuriat, anak yang saleh dan salihah. Hari ni paling terbaik Fatin Najwa. Siapa yang nak doa supaya dapat zuriat, baca doa ni. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baca doa ni ulang dan ulang. Tak ada masalah pada diri kita demikian. Dan pada diri kita ni, bila kita ulang doa-doa sebegini, menyebabkan Allah kurniakan pada kita yang disebut dengan gambaran nikmat-nikmat yang kita tak jangka dalam hidup kita. Jangan sedih. Doakan saya dan suami dapat zuriat. Sama juga Puan Sofia dan juga Amir. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan. Ustaz, untuk orang yang buat korban, tak boleh potong kuku dan bercukur. Sampai hari apa? Sampai korban dilakukan. Hari apa dia lakukan korban? Hari raya pertama, raya kedua, raya ketiga, maka dia buatlah yang disebut dengan lepas pada korban tu dah berlaku, dia balik potong kuku dia. Itu cara demikian. Sihir, buat yang bertanya, surah Al-Baqarah ayat 2 terakhir pun puan hafal lebih bagus. Ya, sama juga. Ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah tu boleh terbaca demikian. Boleh niat sekali puasa ganti dan puasa sunat. Ya, mudah-mudahan jadi kebaikan. Mari kita sama-sama baca doa lah. Mudah-mudahan petang Arafah ini menjadi kebaikan pada kita semua. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami mensyukuri di atas setiap nikmat-nikmat yang kamu kurniakan pada kami, ya Allah, dengan kalimah alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah, di atas semua nikmat-nikmat yang kamu kurniakan pada kami ini, ya Allah. Tapi sayangnya, ya Allah, ramai di kalangan kami, setiap kali mana kami menerima nikmat-nikmat ini, kami kufuri terhadap nikmat-nikmat tersebut, ya Allah. Kami mohon keampunan dosa-dosa kamu, ya Allah, dosa-dosa kami ini kepada kamu, ya Allah, agar kamu ampunkan dosa kami saat mana di hari yang terbaik dan hari yang penuh dengan keberkatan ini, ya Allah. Kamu jadikan pada kami, ya Allah, keampunan terhadap kesilapan-kesilapan kami yang kami lakukan sebelum daripada ini, ya Allah. Dosa besar kami, ya Allah, dosa kecil kami, ya Allah, sehingga kan kamu meneguhkan jiwa-jiwa kami dalam ketaatan pada kamu, ya Allah. Kamu jadikanlah iman kami semakin bertambah, ya Allah, semakin kukuh, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada kesyirikan pada kamu, ya Allah. Jadikanlah kami hamba kamu yang sentiasa mentaati perintah kamu, ya Allah, dalam keadaan susah dan juga senang, ya Allah. Dalam keadaan apa jua kami harungi perjalanan hidup ini, ya Allah. Kamu tabahkanlah hati kami, ya Allah. Kamu jadikanlah hati kami hati yang sebersih-bersihnya, ya Allah, daripada kesilapan-kesilapan kami yang lalu, ya Allah. Seringkali hati kami ini datang dalam keadaan prasangka pada kamu, ya Allah, berburuk sangka pada kamu, berburuk sangka sesama manusia ini, ya Allah, sehingga kan timbulnya perasaan dendam yang tak berkesudahan dalam jiwa kami ini, ya Allah. Buruknya hati kami itu, ya Allah. Kamu bersihkanlah hati kami, ya Allah, dengan sebersih-bersihnya, ya Allah. Jernihkanlah hati kami untuk kami mendapat cahaya agama kamu, ya Allah. Jadikanlah kami di kalangan hamba-hamba kamu yang saleh, ya Allah. Ya Allah, demikian juga kami pohon pada kamu, ya Allah, agar kamu kurniakan dalam hidup kami ini pasangan hidup yang sentiasa tolong menolong kepada jalan agama kamu, ya Allah. Jauhkanlah kami mendapat pasangan hidup yang buruk dalam hidup kami ini, ya Allah, sehingga tidak lagi mengenali kamu, ya Allah. Kami pohon pada kamu, ya Allah, agar kamu jadikan pasangan hidup kami ini hamba-hamba kamu yang saleh, ya Allah. Kamu jadikanlah mereka menjadi pasangan-pasangan hidup kami sampai ke dalam syurga nanti, ya Allah. Demikianlah zuriat-zuriat kami, ya Allah. Kamu lahirkanlah zuriat-zuriat yang saleh dan salihah untuk kami, ya Allah. Kamu jadikanlah zuriat-zuriat kami ini, ya Allah, zuriat-zuriat yang sentiasa yang disebut dalam doa-doa kami qurrata a'yun, lembut mata memandang, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu, ya Allah, terhadap apa yang pernah dipohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang Arafah itu, ya Allah. Saat mana ia menadah tangan pada kamu, ya Allah, kami pohon pada kamu, ya Allah. Di saat itu juga kami menadah tangan memohon apa yang pernah dipohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhkanlah kami, ya Allah, daripada apa yang diminta dijauhi oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah perjalanan hidup kami ini, ya Allah. Panjangkanlah umur kami dalam keredaan kamu, ya Allah. Murahkanlah rezeki kami, ya Allah. Jauhkanlah kehidupan kami dengan tekanan dunia yang tak berkesudahan ini, ya Allah. Jadikanlah kami kenikmatan dalam beribadah pada kamu, ya Allah. Kelazatan dalam kami melakukan ketaatan pada kamu, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada kelazatan dalam melakukan maksiat pada kamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu, ya Allah, agar kamu membaiki dan membetulkan kembali akhlak-akhlak kami ini, ya Allah. Akhlak-akhlak yang buruk yang ada pada kami ini, ya Allah, kamu tanggalkanlah kami, ya Allah, sebagaimana kamu akan tinggalkan, sebagaimana ditinggalkan padang Arafah bagi mereka yang meninggalkan untuk melaksanakan ibadah haji itu, ya Allah. Kami pohon pada kamu, ya Allah, agar kamu tetapkanlah akhlak yang baik pada jiwa-jiwa kami, ya Allah. Setiap di kalangan kami ini, ya Allah, kamu jadikanlah kesihatan yang berterusan sesama kami ini, ya Allah. Kamu sembuhkanlah bagi mereka yang sedang menderita penyakit barah,
penyakit COVID yang sedang melanda di kalangan kami ini. Apa juga penyakit yang ada di kalangan hamba-hamba kamu yang mengaminkan doa ini, ya Allah. Kamu sembuhkanlah, ya Allah. Kamu jadikanlah doa kami ini di antara doa-doa anak yang saleh, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami yang lalu yang kami lakukan, ya Allah. Jadikanlah kebaikan yang berterusan dalam hidup kami, ya Allah. Jadikanlah saat mana kematian kami, tidak ada lagi dosa yang kami lakukan di dunia ini, ya Allah. Kami menghadap di hadapan kamu dalam keadaan penuh bersih, ya Allah. Tidak ada lagi kekotoran-kekotoran untuk kami bawa pulang menemui kamu, ya Allah. Jadikanlah kami saat itu, ya Allah, sebersih anak-anak yang baru dilahirkan daripada kandungan ibunya itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu, ya Allah. Di akhir perjalanan hidup kami nanti, ya Allah, bibir kami mengulangi kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di akhir perjalanan hidup kami nanti, ya Allah, saat terbujur kaku jenazah kami nanti, ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Saat mana dimandikan jenazah kami nanti, ya Allah, kamu pilihlah anak kami yang paling saleh, ya Allah, ia akan mengaminkan doa kami nanti, ya Allah. Ia akan mengusung jenazah kami nanti, ya Allah. Anak-anak kami juga ia akan mensalatkan jenazah kami nanti, ya Allah. Berilah peluang pada mereka, ya Allah, agar mereka dapat mengurusi jenazah kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu, ya Allah. Di saat mana diusung jenazah kami nanti, ya Allah, kamu tinggalkanlah segala kesilapan kami di dunia ini, ya Allah. Yang dibawa ialah amalan-amalan saleh kami, ya Allah, untuk dihadapkan di hadapan kamu, ya Allah. Jadikanlah mereka-mereka yang saleh mengiringi jenazah kami nanti, ya Allah. Doa-doa mereka yang tidak putus untuk kami, ya Allah. Senangkanlah kami dilorongkan untuk ke barzah nanti, ya Allah. Dimasukkan kami, ya Allah, saat mana diturunkan jenazah kami nanti, ya Allah, kamu wangikanlah kubur kami, ya Allah, dengan wangian raihan daripada syurga kamu nanti, ya Allah. Di saat mana kami mula ditutup liang lahat kami nanti, ya Allah, kedengaran tapak kaki yang mula meninggalkan kuburan kami nanti, ya Allah, kamu jadikanlah kubur kami di antara taman pada taman-taman syurga, ya Allah. Kamu ceriakanlah kubur kami, ya Allah. Kamu indah dan kamu wangikan kubur kami, ya Allah. Kamu jadikan malam pertama kami di barzah nanti, ya Allah, malam yang terindah dalam hidup kami, ya Allah. Jadikanlah malam itu malam-malam yang terindah dalam hidup kami, ya Allah. Melihat tempat kami di dalam syurga kamu nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu, ya Allah, agar diketemukan kami dengan arwah ayah kami, arwah datuk nenek moyang kami, arwah para guru kami, arwah sahabat-sahabat kami yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami di Illiyin, ya Allah. Jadikanlah pertemuan saat itu pertemuan yang terindah pada diri kami, ya Allah. Mengembalikan keingatan kami kehidupan di dunia dahulu, ya Allah. Rindu kami pada arwah ayah kami, ya Allah, yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini, ya Allah. Jadikanlah kuburnya di antara taman pada taman-taman syurga, ya Allah. Jangan kamu jadikan kuburnya di antara kawah pada kawah-kawah neraka, ya Allah. Ya Allah, rindu, ya Allah, terutama pada arwah ayah kami, ya Allah, dalam membesarkan kami dengan penuh kasih sayang, ya Allah. Rindu, ya Allah, saat mana kami tertidur di atas ribaannya dahulu, ya Allah. Rindu, ya Allah, saat tangannya menyuap ke bibir kami dahulu, ya Allah. Rindu, ya Allah, saat mana ia memandikan kami dalam kesejukan pagi, ya Allah. Rindu, ya Allah, saat mana kami membaca ayat-ayat kamu di hadapannya, ya Allah, dan didengari ayat-ayat itu, ya Allah. Rindu, ya Allah, saat mana kami bangun di penghujung malam melihat arwah ayah kami sujud dan sujud pada kami, menangis teresak-esak, memohon keampunan pada kamu, ya Allah. Rindu, ya Allah, kamulah yang mengetahui betapa rindunya kami pada mereka itu, ya Allah. Kamu jadikanlah saat mana doa yang mustajab ini, ya Allah, doa yang diperkenankan oleh kamu ini, ya Allah, kuburan mereka di antara taman pada taman-taman syurga, ya Allah. Rindu pada arwah-arwah sahabat-sahabat kami yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini, ya Allah. Kamu jadikanlah kuburan mereka, ya Allah, di antara taman pada taman-taman syurga, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami terhadap kedua bapa kami, ya Allah, khususnya dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah.
Sewaktu-waktu dahulu ya Allah, kami mengakui kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata ibu kami ya Allah. Kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah ya Allah melihat titisan air matanya mengalir laju di pipinya itu ya Allah. Dek kerana kesilapan kami ini ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa itukah pula ya Allah ia menyebabkan hati kami menjadi sekeras batu ini ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula ya Allah ia menyebabkan kamu berpaling daripada kami pula ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula ya Allah ia menyebabkan sembahyang kami tidak khusyuk dahulu lagi ya Allah. Kerana dosa-dosa kami itukah pula ya Allah ia menyebabkan rumah tangga kami menjadi hambar ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula ya Allah ia menyebabkan rezeki kami semakin berkurangan ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula ya Allah ia menyebabkan doa-doa kami tidak didengari lagi di sisi kamu ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami ini ya Allah, sekeji mana pun kami ini ya Allah, sejahat mana pun kami ini ya Allah, segunung mana pun kesilapan yang pernah kami lakukan di dunia ini ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Izinkan kami bangkit di padang mahsyar nanti ya Allah bersama dengan para nabi dan para awliya salihin ya Allah. Sewaktu mana melayangnya suratan amalan manusia nanti ya Allah, terimalah suratan amalan kami sebelah tangan kanan ya Allah. Senangkanlah kami melalui titian sirat nanti ya Allah, sehingga kami berjaya untuk melintasi titian sirat itu ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus kamu itu ya Allah, bersama dengan pasangan hidup kami, anak-anak kami, jiran tetangga kami, sahabat-sahabat yang mengaminkan doa kami ini ya Allah, bagi mereka yang minta dan minta pada kamu itu ya Allah. Ya Allah, bersama dengan para nabi, para awliya salihin ya Allah, izinkan kepala kami ini diletakkan di atas ribaan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil melihat wajah kamu di dalam syurga nanti ya Allah. Izinkan kami ya Allah, izinkan kami ya Allah, izinkan kami ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, resahnya hati kami ya Allah dengan ujian Covid ini ya Allah. Ya Allah, sukarnya kami ya Allah dengan ujian yang terbeban dalam hidup kami ini ya Allah. Kamulah yang maha mendengar setiap doa-doa hamba-Mu ini ya Allah. Kamulah yang mengetahui yang terbaik untuk kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami ya Allah. Bantulah kami ya Allah. Kamulah yang terbaik untuk memberi kepada hamba-hamba-Mu ini ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, kami berdoa di celah-celah kematian sahabat-sahabat kami ya Allah yang diuji dengan ujian Covid ini ya Allah. Kami berdoa di tengah-tengah ujian yang membebankan kami ini ya Allah. Pada kamulah ya Allah kami minta dan minta ya Allah. Kami memohon dengan kudrat, segala kudrat dan iradah yang ada pada kamu ya Allah. Rahmatilah kami ini ya Allah. Belah kasihanlah pada kami ini ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, kepada kamulah kami berserah. Mereka-mereka yang melakukan kezaliman pada diri kami ini ya Allah, pada kamulah kami serahkan batang-batang tengkuk mereka itu ya Allah. Kamulah yang selayaknya ya Allah untuk membantu mereka ya Allah, ataupun membalas untuk mereka itu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.